Saya Dr. Ahmad Rashidi bin Hassan. Saya lah pengasas Kelab Teater Asar Negeri Sembilan. Dan untuk Teater Tanjung ni, saya ialah pengarah untuk Teater Tanjung. Teater Tanjung ni saya yang bercetuskan ilham untuk saya mementaskan ataupun menerbitkan Teater Tanjung ni ialah apabila tamatnya satu kursus teater yang diadakan untuk remaja ni, apabila saya melihat dalam diri remaja tu ada bakat-bakat yang tersendiri yang harus saya serlahkan. Saya melihat mereka tu sangat berbakat dan saya seolah nampak satu cerita di depan saya tu hasil daripada kursus teater kita buat. Jadi mereka inilah, anak-anak inilah yang sebenarnya memberi inspirasi kepada saya untuk menerbitkan Teater Tanjung. Kelab Teater Asar yang saya asaskan ni, nama Asar itu sendiri sebenarnya ada dua pemakaian. Yang pertama, kita gunakan nama Asar itu atas nama waktu. Kita berlatih pada setiap hari Ahad dan dia akan melalui waktu asar. Dan apabila waktu asar itu kami lalui, kami akan berhenti dan bersolat asar. Jadi dari situlah timbulnya perkataan asar itu untuk kita namakan kelab ni sebagai Kelab Teater Asar. Dan yang keduanya, asar itu sendiri membawa nama yang tersendiri, ya. ASAR. A itu anak, S itu seni, AR itu ialah Ahmad Rashidi. So keseluruhannya mana kelab ni ialah Kelab Anak Seni Ahmad Rashidi, ya, Negeri Sembilan. Jadi atas persetujuan semua, maka itulah dua maksud perkataan asar itu pada Kelab Teater Asar Negeri Sembilan. Tanjung ni sebenarnya ialah sebuah kisah atau Tanjung sendiri membawa dua permanaan dalam Teater Tanjung ni. Satu, Tanjung ni membawa connotation sebuah tempat, sebuah negeri atau luak, ya, sebelum wujudnya Negeri Sembilan yang dinamakan negeri itu atau luak itu luak Tanjung. Dan di Tanjung ini berlaku rampasan ataupun berlaku persengketaan untuk memilih pemimpin. Adat berpatih yang telah diamalkan oleh penduduk luak tu atau negeri itu telah kehilangan seorang pemimpin dan berlakulah perebutan untuk menjadi pemimpin selepas kematian itu. Jadi itu satu kisah dalam Tanjung. Satu kisah lagi ialah Tanjung itu membawa nama seorang gadis ayu yang cantik yang menjadi rebutan dalam luak Tanjung. Jadi Tanjung seorang gadis dan Tanjung seorang nama dicantumkan dalam sebuah teater, maka di situlah hasilnya sebuah teater yang bertajuk Tanjung. Cerita Tanjung sebenarnya plotnya dikembangkan, ya, dimulakan, dikembangkan dan ditamatkan plot ceritanya oleh tiga watak utama. Watak Anjang yang dilakonkan oleh Zamir Rashidi, watak Tanjung yang dilakonkan oleh Sufi Sufia, dan watak Barok yang dilakonkan oleh Adli Fadli. Dari tiga watak inilah berkembang plotnya dan mereka inilah yang membuat cerita itu dari awal hingga ke akhir. Cabaran yang paling besar yang saya hadapi dalam mengarahkan Teater Tanjung ni, saya berhadapan dengan remaja yang berumur sekitar 17 ke 19 tahun dan mereka ini belum ada pengalaman untuk berteater. Tetapi di situlah saya terpaksa mendidik mereka, mengajar mereka, membawa mereka menonton, mengajar mereka lontaran suara, ya. Dan itulah cabaran yang paling besar sekali. Sebab bukan mudah sebenarnya untuk menjadikan seorang kanak-kanak biasa tu atau remaja biasa tu untuk diangkat di atas pentas. Jadi saya mengambil masa yang panjang untuk menghadapi cabaran. Tanjung ni sebenarnya membawa amanat yang besar. Amanat pertama ialah pemilikan itu sebenarnya membawa persengketaan. Kalau kita ada hasrat untuk memilih, menghendaki sesuatu itu sebagai kepunyaan kita di atas muka bumi Allah ni, maka akan berlakulah siksaan jiwa. Sebab segala di atas muka bumi ini ialah milik Allah. Sama ada kita ingin memiliki pangkat, kita ingin memiliki darjat,
Mahu pun kita ingin memiliki seorang gadis, seorang wanita sebagai isteri kita, kalau kita ada rasa kebolehan untuk memiliki sesuatu, ya, yang sebenarnya Allah Maha memiliki. Jadi dalam cerita Tanjung ni, itulah amanat yang paling besar sekali, ya. Kalau kita cuba memiliki sesuatu, maka azab akan datang pada kita.